Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada hari ini dapat bersama kita bertemu dalam ruangan tazkirah pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita akan mendengar sedikit tazkirah yang akan disampaikan, iaitu mengenai kepentingan menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu ni satu kewajipan yang dituntut ke atas kita semua. Seperti mana disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan ada lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan hingga ke liang lahat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, yang bermaksud aku pemeteraan ilmu dan Ali itu pintunya. Dan pernah 10 orang fuaq Khawarij berhimpun untuk menguji ilmu Sayyidina Ali dengan 10 soalan dan 10 jawapan yang berbeza. Yang pertamanya, bila ditanya kepada Sayyidina Ali yang mana lebih baik di antara ilmu dengan harta, maka dijawab oleh Sayyidina Ali yang pertamanya, ilmu itu lebih baik daripada harta sebab ilmu itu pusaka Nabi. Yang keduanya, ilmu itu lebih baik dari harta sebab ilmu itu memelihara aku, sedangkan harta aku yang memeliharanya. Yang ketiga, ilmu itu ramai taulan ataupun ramai sahabat ataupun rakan taulan, sedangkan ilmu itu banyak musuh. Yang keempatnya, ilmu itu apabila dibelanja atau diberikan kepada orang lain akan bertambah, sedangkan harta itu apabila dibelanja atau diberikan kepada orang lain ianya akan berkurangan. Yang kelimanya, sebab orang yang memiliki ilmu itu akan dipanggil dengan gelaran yang baik ataupun nama-nama yang baik, sedangkan orang yang punya harta itu akan dipanggil dengan nama yang tidak elok. Contohnya seperti orang yang kaya yang ketika itu akan digelar dengan haji bakhil. Yang keenamnya, ilmu tidak perlu dipelihara atau dijaga daripada musuh ataupun pencuri, sedangkan harta itu mesti dipelihara daripada musuh ataupun pencuri. Yang ketujuh, ilmu itu akan mendapat syafaat di hari akhirat kelak, sedangkan harta benda itu akan disoal, akan dihitung di hari akhirat. Yang kelapannya, ilmu tidak binasa tetapi harta akan binasa. Yang kesembilan, ilmu itu menenangkan hati orang yang mempeliharanya ataupun orang yang mempelajarinya.
serahkan harta itu merasakan dirinya sebagai Tuhan. Yang ke-10, orang yang berilmu itu merasakan dirinya sebagai hamba, sedangkan orang yang berharta merasakan dirinya sebagai Tuhan. Dan disebut juga al-ilmu khazain wa mafatiha as-su'al. Ilmu itu ibarat sebuah gudang dan anak kuncinya ialah soal, iaitu bertanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita untuk ilmu itu, mestilah kita ni rajin bertanya atau bersoal jawab dengan guru untuk kita memahami perkara-perkara yang diajar. Sebab itulah dia kata ilmu itu sebuah gudang. Anak kuncinya as-su'al. Maka kalau sebuah gudang tu, kalau kita nak buka, mestilah anak kuncinya rajin bertanya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang mesti kita jaga dalam kehidupan seharian kita, iaitu yang pertamanya, jauhilah daripada sifat marah. Yang keduanya, bercakap benda-benda yang keji ataupun benda-benda yang lara ataupun mengumpat. Yang ketiga, banyakkanlah bersedekah. Kerana dengan bersedekah ini boleh memanjangkan umur seseorang dan hidupnya diberkati. Yang keempatnya, jauhilah daripada hasad dengki. Yang kelimanya, jauhilah sifat buruk sangka. Yang keenamnya, jauhilah daripada sifat bakhil, iaitu kedekut. Dan dalam Islam juga digalakkan kepada kita semua untuk melakukan beberapa perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in terdapat 10 sifat yang terpuji. Yang pertamanya, taubat daripada segala dosa. Tak kira dosa kecil ke, dosa besar ke. Yang keduanya, takut akan Allah Ta'ala. Al-khawfu minal jalil, takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, zuhud, benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Yang keempat, sabar. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, sabar ini terbahagi ia pada dua bahagian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala suruhannya. Yang keduanya, sabar dalam meninggalkan kejahatan. Jadi sabar ni dia ada dua. Sabar mengerjakan ketaatan, dan yang keduanya sabar dalam meninggalkan kejahatan. Dalam diri manusia ini terdapat kata dua puak ataupun dua jenis yang diberi kepada setiap manusia itu. Yang pertamanya akal, yang keduanya nafsu. Akal ni digunakan untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Dan nafsu itu sentiasa nafsu ni pun ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat ni selalu mengajak kita ke arah kata kejahatan, ke arah perkara kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang dipuji lagi itu yang seterusnya, yang kelima, syukur. Disuruh kita ni sentiasa bersyukur
terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, seperti mana disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, nescaya akan aku tambah. Dan jika kamu kufur atas nikmatku, ingatlah azabku yang amat pedih. Yang keenamnya, ikhlas. Bermakna apa perkara yang kita buat, terutamanya soal amal ibadat, sedekah, tolong sesama manusia, semua tu hendaklah kita buat ni dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan mengharap akan balasan-balasan yang lain. Yang ketujuhnya, tawakal. Setelah kita berusaha, lepas tu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, jikalau kita diberi sakit, kita berusaha dulu mengubatinya, kemudian kita bertawakal, berserah kepada Allah Ta'ala. Yang ke-8-nya, kasih akan Allah. Mana kata kasih akan Allah Ta'ala ni, kita taat kepada segala suruhannya, tinggal akan segala larangannya. Yang ke-9, redha dengan qada dan qada Allah SWT. Apa ketetapan yang Allah Ta'ala timpa pada kita itu, hendaklah kita redha dengan hati yang terbuka. Yang ke-10, ingat akan mati. Mana kita ni selalu digalakkan, selalu disuruh untuk mengingat akan mati. Itulah satu perkara yang disuruh ataupun yang digalakkan kita ni, ingat akan mati. Bila kita ingat pada mati ni, kita akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik, dan kita jauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Dengan itu, mudah-mudahan dengan tazkirah yang saya sampaikan pada kali ini mendapat ataupun dijadikan sebagai sandaran ataupun rujukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus menjalani kehidupan di dunia, dan di mana semua kita tahu sekarang ini kita hidup dalam garis norma baharu, di mana negara kita sekarang ini telah dilanda satu wabak coronavirus ataupun dipanggil COVID-19 yang sampai ke ini telah masuk 2 tahun lebih dah. Kita duduk dalam keadaan kata PKP, PKPD, PKPB yang berterusan, dan tak tahu bila lagi perkara ni akan berakhir. Sebab itulah mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, banyakkan istighfar, banyak minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan negara kita, negeri kita, kampung halaman kita ini dijauhi ataupun dihilangkan segala kata musibah ataupun bala ini daripada negara kita, yang telah kata menyebabkan ramai rakyat Malaysia hari ini yang dipahamkan jumlah kematian saya telah melebihi 5,000 orang. Jadi saya harap dalam ni sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala dengan satu doa yang telah dianjurkan. Setiap kali kita melihat di televisyen dibacakan doa ini,
iaitu Allahumma inni a'udzuka minal jununi wal juzam wal basari wasayyil asqab. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita ni pada segala kata penyakit yang berbahaya. Di dalam penyakit COVID ni kita tak dapat nak lihat dengan mata. Sebab itulah dia arahkan kepada kita ni mengikut SOP yang ditetapkan untuk mengelakkan dalam penyakit ni terus merebak kepada orang lain. Sebab tu disuruh kita ni, kita jaga kita, disuruh kita ni duduk di rumah. Kalau tak ada kepentingan apa, jangan keluar ke mana-mana. Nampaknya setakat ni dulu. Sekian. Alhamdulillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.